Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa usalli wa usallim ala anbiya'ihi wa rusulih wa ala khatamihim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi dirahmati Allah, Tuan Imam dan Bilal, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Saya mohon maaf kepada jemaah yang bersama saya pada hari Jumaat 2 hari yang lalu, kerana pada malam ini saya akan ulang sekali lagi apa yang saya sentuh pada hari Jumaat yang lalu, kerana kelihatan ramai yang tidak bersama dalam tazkirah Jumaat 2 hari yang lalu. Saya mulakan dengan, dan malam ni saya ada bawa 2 berita, insyaAllah berita gembira dan berita yang menakutkan mungkin. Sebagai mukaddimahnya, Abu Ad-Darda, salah seorang sahabat, menulis surat kepada Salman Al-Farisi di satu ketika. Ditulisnya dengan, ya akhi, tafaghar lil ibadah qabla an yanzila bika min al bala ma la tastati' fihi al ibadah. Saya harap para jemaah sedia dengan rela dan ambil kata-kata ini, bukan kata saya. Saudara, tafaghar, kosongkan. Saya menerangkan atas kalimah kosongkan ni, rancang, susun, programkan, atur untuk beribadat. Kosongkan, beri masa. Kita kena dalam bahasa harian ngejah. Kita kena ngejah, beri masa untuk taat kepada Allah, untuk beribadat sebelum datangnya bala, ujian dari Allah. Ma la tastati' fihi al-ibadah, yang kamu tidak akan dapat melakukan taat lagi ketika itu. Sedia, rancang, tengah rapi, kosongkan masa khas untuk beribadah sebelum datangnya kecelaruan, kesibukan, sakit, bala-bala lain umpamanya, yang menyebabkan terhalangnya dari melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak rancang, orang yang tidak susun, atur, tidak programkan untuk memberi masa khas beribadat, sama ada belajar
atau terus beribadah, dia akan lalai dan terlepas peluang ini, peluang beribadah. Wal-iyazubillah, kadang-kadang lama masanya sehingga mereka dilanjutkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun masih tidak ada masa untuk memberi peluang waktu untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Bagi yang di depan saya, pada perempuan dan wanitanya, wanita dan muslimin dan muslimatnya, saya rasa kita tak perlu rancang dah. Dah dapat, barangkali telah mendapat bantuan, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala awal-awal lagi. Kalau hari ni berasa nak mari masjid, punang tadi dah rasa dah, tak rancang-rancang pun, dibantu oleh banyak pihak dengan malaikatnya, Allah sendiri, ya, berasa nak mari, kiyahlah dalam perkara-perkara lain. Apabila kita telah mendapat taufik yang saya baca doa tadi, Rabbana wafiqna li ta'atika. Sekali lagi, ya Allah, ya Tuhanku, dorongkan kami, dorongkan aku untuk mentaatimu, untuk boleh taat kepadamu. Wa atmim taksirana, sempurnalah segala kecuaian, kelalaian aku sebelum ini. Wa taqabbal minna, ada sedikit sebanyak sumbang bakti aku terhadapmu, ibadatku, terimalah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dan kasih sayangmu, terimalah persembahan ibadatku. Itu doa yang dicadangkan oleh seorang ulama. Doa itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi seorang musannif, seorang pengarang tersohor, namanya dicadang kepada kita dalam buku tulisannya. Satu, ya akhi, wahai saudaraku. Ditulisnya lagi Abu Darda, ni sahabat Rasulullah, kepada Salman Al-Farisi. Banyak di tengah tu, saya tinggal ni. Liyakunil masjid baitaka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-masajidu buyutul muttaqin. Jadikanlah masjid itu, atau anggaplah masjid itu sebagai rumahmu. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah masjid itu sebagai rumah kamu, rumah kita. Masjid itu sebagai rumah kita, kerana aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid itu bermaksud, masjid itu rumah orang muttaqin. Masjid itu rumah orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, berkerumun dalam masjid itu. Waqad daminallahu liman kanat buyutahumul masajid. Allah jamin orang yang menjadikan masjid itu bagaikan rumahnya dengan kelapangan hati, kesenangan, kepuasan dan mudah, laluan mudah di atas siratal mustaqim, dan terus mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah jamin. Sekarang pun saya rasa kita di luar tadi, kita serabut, kita geger dengan benda-benda dalam hati kita, rancangan, mengeluh di sana, mengeluh di sini. Tapi sekarang saya mengandaikan para jemaah lelaki dan puan relax.
tenang, kerana kita bersama dengan, kita berada di tempat yang mulia bersama dengan makhluk yang juga mulia, yaitu al-malaikah, malaikat. Ketahui oleh semua berdasarkan sebuah hadis, malaikat sedang berkerumun dalam masjid ini dan mendoakan untuk kita. Mudah-mudahan kita diterima, doa malaikat diterima oleh Allah untuk kita. Jadi itulah kira-kiranya. Jadikanlah masjid itu sebagai rumah, ya, kerana masjid itu ialah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Saya nak cuba kongsi pandangan peribadi saya. Apa sebab dikatakan jadikanlah masjid itu sebagai rumah? Nak duduk sama sini, nak tidur bangun sini, nak bawa bekal mari makan sini. Saya rasa dok siapa tangga tu. Tapi cukuplah saya kata di rumah kita tu, rumah kita terdapat orang kesayangan kita, isteri, anak atau cucu. Di rumah kita juga terdapat barang-barang kesayangan kita dengan perabot yang bermutu tinggi, wang ringgit, barang kemas, emas perak dan sebagainya. Rumah tidak basah dek hujan, tidak kering dek panas, selamat. Itu rumah. Oleh kerana beberapa perkara yang saya sebut ni lah banyak diceritakan bahawa orang yang taraf kita ni, orang awam yang kecil hati, pergilah di mana sekalipun, pada bila-bila masa sekalipun, di tempat yang endah seendah-endahnya, mewah semewah-mewahnya, tapi hati tetap terikat dengan rumah. Boleh faham? Pergilah dekat molek-molek, makan sedap-sedap, orang ramai-ramai, tapi hati kecil kita tetap bisik, rumah aku, rumah aku. Dalam perkataan rumah aku tu, isteri aku, anak aku, cucu aku, mah aku, wang ringgit aku, tu kandungannya. Jadi kita dalam bahasa Arabnya, kalau boleh saya gunakan, minta maaf, mu'allaq, terpikat dan terikat, jatuh cinta, sayang kepada rumah kerana benda-benda yang saya sebut tadi. Boleh saya rasa? Manakala masjid pula terdapat keistimewaan yang sama pentingnya dengan rumah tadi. Saya dapat banyak sini ni. Kita mari kita tengok gini je. 5 tahun dah berulang duk begini je, tak ada benda. Kepada apabila kita melihat melalui kacamata zahir kita. So ada satu yang diberi nama mata hati. Ada insan, ada hamba Allah yang disuluh melalui mata hati dia nampak benda lain. Masjid ni bukan tiangnya, bukan kapetnya, bukan lampu kipasnya dan sebagainya. Dia nampak benda lain dalam masjid ni, ya, iaitu ada banyak benda yang ada dalam masjid ni tidak ada di luar.
Apa yang saya nak beritahu ni, saya yakin semua jemaah di depan saya telah maklum ketahui lama dah. Tapi sengaja saya ulang supaya kita ada maklumat yang dikemaskinikan, sehingga berjaya kita mengatur, mengurus diri kita rapat dengan masjid. Cinta kepada masjid, kerana masjid adalah buyutullah, rumah Allah. Antara keistimewaan yang ada dalam masjid, tadi saya baca, mengapa kita duduk jauh-jauh, kita keluar, ingat nak balik, kerana dalam rumah kita ada barang kesayangan kita. Terang dah tadi. Namun masjid sama juga, ada banyak benda dalam masjid ni yang tak ada. Tak usah carilah di luar, tak ada. Tak usah melawalah kot mana-mana pun. Tak usah duduk royak lah, tak usah duduk cerita lah, molek endah sedapnya. Tak ada di luar, kecuali dalam masjid. Kecuali saya guna, bukan bakal wali tu. Kecuali dalam masjid. Satu, masuk dengan kaki tangan, kaki kanan. Sekurang-kurangnya Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kurang ada di luar. Tidak ada dicadangkan seperti cadangan ini. Keluar melalui kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ibadat namanya. Kalau nak cerita kepada budak-budak sekolah, dapat pahala, senang. Kita orang dewasa sesebut sangatlah pahala-pahala tu. Ya terbaik, aku ni kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah. Kau anda dia lah pahala-pahala tu. Duduk situ, angkat sikit, naik tarah sikit. Pahala-pahala tu kita beri orang-orang muda, kita orang tua ni. Pahala tak pahala tu adalah kerja Allah. Tapi sunnah Rasulullahnya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, sebelum duduk sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tidak ada di luar masjid. Sembahyanglah patah tu atau dewang tu, bekok lutut-lutut, kerah keting-keting, banyaknya sembahyang. Namun nak dapat kelebihan tahiyatul masjid, no, tak boleh. Tak ada di luar tahiyatul masjid. Setelah kita duduk sekarang ni, semua jemaah yang bersama saya, awas, jangan sampai kita dilalaikan oleh Qarin yang saya baca di satu ketika, satu ayat Quran. Allah kata, orang yang tidak, Allah berfirman, bermaksud orang yang tidak mengendahkan pengajaran dari Al-Quran, dak endah, dak nak dengar pengajaran dari Quran, dak nak tengok, dak nak dengar sunnah Rasulullah. Aku hantar syaitan untuk diri dia, untuk menghasut dia siang malam pagi petang, sehinggalah fahuwalahu qarin, syaitan itu menjadi kongsi rapat, kawan yang setia, kawan yang tidak renggang malam siang dengan dia, dan kerja dia menghasut. Apa-apa yang disuruh oleh Allah dilarangnya, apa-apa yang dilarang oleh Allah disuruhnya, dengan berbagai-bagai taktik dan teknik. Kalau jemaah yang selalu mengikuti kuliah subuh saya, ada 7 taktik dan teknik. Saya telah baca dulu, saya telah sebut di sini 7 taktik dan teknik syaitan untuk menseliuh, menggelincirkan iman orang mukmin. Langkahnya ada 7. Kita berhenti situ. Cuma saya nak ajak Allahumma salli ala Muhammad.
tahiyatul masjid tidak ada, i'tikaf tidak ada. Sekarang ni tak ada. Walaupun di luar barangkali ada paracuk, ada khemah-khemah besar didirikan dan para hadirinnya lebih kurang 5-10 ribu. Tak sama di sini. Tak sama. Tidak ada ni. Kita berada di tempat murni, suci, tinggi, mulia di sisi Allah. Dan ingat, Mim, Sin, Jin, Da. Bukan Mim, Sin, Ji, Ye, Da. Itu aja Melayu. Mula-mula sekali Rasulullah bertindak sebaik sampai di Quba mendirikan masjid. Projek pertama Rasulullah dirikan masjid sebaik saja sampai di Quba. Saya rasa para jemaah telah berkesempatan dengan izin Allah menziarahi Masjid Quba. Nah, sekarang kita bersama malaikat dalam masjid. Malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, dalam sebuah hadis. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dia. Tuan-tuan jemaah muslimin muslimat, nampak dah tu kalimah ampunlah dia. Senang ke nak dapat keampunan Allah? Kita sendiri tak berapa minta ampun tu, Tuan Haji. Kita sendiri tak berapa minta. Malaikat tolong minta, ampunlah dia, ya Allah. Warhamhu, rahmatlah dia. Ampun dan rahmatlah dia. Berilah kasih sayang kepada dia. Tak payah turuh sebenarnya, tak payah minta. Memang Allah sikap sifatnya kasih dan sayang, penyayang, pengasih dan penyayang. Malaikat sedang berdoa. Saya minta para jemaah yang bersama saya kali ini, jika sekarang anda tiada wuduk, wuduk anda telah batal dengan sebab-sebab yang kita belajar. Berapa perkara pembatalan wuduk batal, sila segera pergi berwuduk segera, supaya dikatakan apabila kita tidak berwuduk dan apabila duk bincang, duk bercakap tentang yang lain daripada urusan ukhrawi, maka doa malaikat tidak singgah, tak jatuh, tak kena pada kita. Wallahu alam. Doa malaikat sekarang, doa ke kita. Kita pula sekarang duk dengar tazkirah. Tazkirah saya ni awal-awal saya kata, dan saya pun nampak jemaah pun barangkali bersedak puas hati malam ni, saya tahu. Tapi saya menggelarkan ceramah saya ni, kuliah saya ni, ialah kuliah buah gelar yang orang tak ambil perhatian mana, orang tak ambil berat mana. Ya, mari kita kutip buah yang gugur, yang tidak, harganya tidak berapa mahal ni, kita pungut dia, bubuh dalam satu bekas. Kalau ia pun tak ada orang beli atau harganya merudum murah, kita bubuhlah, letaklah dia di umbi-umbi pokok-pokok di sekitar rumah kita, dengan harapan pokok itu segar, insya-Allah. Pada saya kuliah saya pun, saya dah kata tadi, semua kita tahu. Tapi kena ingat, saya punya prinsip pendedahan saya, pengajaran saya, ada 4 soalan yang perlu kita bawa di mana-mana saja kita pergi, terutama dalam majlis-majlis begini. Ingat semula, bilang semula 4 perkara. 1, tanya,
Aku tahu kah belum apa yang saya sedang cakap? Tanya diri kita. Barangkali apa yang saya cakap ni semua jemaah jawab, aku tahu lama dah. Ajukan soalan kedua. Aku buat ke tak lagi? Aku tahu tu. Tadi saya menganjurkan, marilah kita jadikan diri kita terpikat dengan masjid. Tahu lama dah masjid tu molek, tapi aku buat ke tak lagi? Atau apa-apa saja? Mungkin jawabnya, aku telah laksana lama dah. Soalan ketiga, betul ke tak hak aku buat tu? Banyak orang menega tak kaya-kaya kerana caranya tak kena. Ramai orang semayang sekali sah, sekali tak sah kerana dia tak tahu apakah dia sebagai seorang makmum, dia kena tak dia ketika itu muafiq atau masbuk. Saya dengar sahibus samaha kita pun mula menceritakan tentang kaifiah ibadat sembahyang. Ya, saya nak tanya, bukan nak tanya nak minta jawab. Cuba tanya diri kita, bila seorang makmum, betul-betul tak kita kenal siapa aku ketika itu, ketika sembahyang tu, muafiq ke masbuk? Kalau kita tak kenal diri kita muafiq atau masbuk, ada kemungkinan kita balik saja, sembahyang kita tidak sah. Soalan ketiga tadi ialah, betul ke tak aku buat tu? Ramai orang baca Quran pun ramai tak betul. Orang baca Yasin 1000 kali baca Yasin, semua majlis dibaca Yasin. Bahkan ada sengaja pula ditaja, hari ni rumah ni, hari ni rumah ni, kumpulan wanita tak utamanya, bagus belaka pada saya. Ya, tapi siapa kalimah itu, siapa di ayat itu, salah semua dia baca. Apa arti semua ni? Apa arti semua ni? 1000 kali dia baca Yasin, tapi sampai di penjuru, sampai di ayat tu, sampai pada kalimah itu, salah semua umpamanya. Apa arti semua ni? Apa arti semua ni? Apalagi apabila dia berwirid, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maka situ kullun amana billahi wa malaikatihi, seterusnya dia wakah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Amanar rasulu bima unzila ilaika min rabbih wal mu'minun. Situ comelnya. Kalau tak kena wakah pun poin kurang semua. Ada yang wakah lagi. Dululah saya dengar, tahmil alaina isran kama hamaltah. Tak kena banyak tu wakahnya, tak kena banyak. Kama hamaltahu ala allazina min qablina. Tu baru part dia. Tapi kita baca 1000 kali, tapi wakah situ semua, walaupun tidak haram hukumnya, tapi poinnya rendah semua, kurang semua. Akibat dari kelalaian dan kecuaian kita melihat ilmu kita. Saya tak nak panjang tentang ni, nak balik kepada soalan ketiga tadi. Betul ke tak aku buat tu? Puasa kita betul ke tak tu? Kalau sekadar aku puasa esok hari sunat atau fardu gitu gini kerana Allah Ta'ala, belum tahu lagi tu. Walaupun tak makan setitik air, tak masuk sebutir benda pun, belum tahu lagi. Sebab yang membatalkan puasa orang kelas kita ni, orang dewasa maksud saya, 5 perkara. Mengumpat batal puasa, mengacung batal puasa, pelawak batal puasa. Nak khabar gitu. Bukan setakat tidak makan, tidak minum. Saya tak perlu ulang benda begini, tapi nak minta. Sebab kita banyak mengaji sekarang, banyak dengar sekarang, ilmu pula yang diajar oleh Tok Guru kita sayup tinggi melanggup. Ya, sehingga
kita tak reti pun kita sanggup kata ilmu tu bagus dan ilmu tinggi, sedangkan kita tak reti suti. Andaian saya, wallahu alam. Soalan ketiga ialah Allahumma salli ala Muhammad. Betul ke tak? Jawablah betul. Kalau bab semayang tadi kita kata betul, kena molek, ngaji molek, puasa pun sama. Haji bagaimana? Dalam kita mengaji sini 16 siri tabung haji buat. Semua kaedah statik. Lepas buat ni, lepas buat ni, lepas buat ni. Cuma ada sedikit-sedikit andaian. Sampai di Mekah, kadang-kadang tak ada berasa pun. Tak ada berasa dalam maklumat kita. Rupanya begini. Orang ni begitu rupanya. Duduknya begini. Baru jadi ikut orang. Jadi soalan yang keempatnya, diterima atau tidak? Saya nak ulang sekali lagi soalan saya ni. Bukan soalan saya. Patut kita tanya diri kita. Kalau kita nak jadi orang yang berguna di sisi Allah, tanya diri kita, tahu ke tak lagi? Buat ke tak lagi? Betul ke tak? Diterima ke tak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selesai. Saya nak sambung ni. Masjid ni ada dengan malaikat, saya kata tadi. Ada dengan sembahyang jemaahnya. Sembahyang jemaah, orang yang tidak mari masjid bukan tidak semayang, dia semayang belaka. Orang kita ni saya percaya semayang belaka. Tak sama semayang di rumah dengan semayang masjid. Semayang di surau 200 orang, semayang masjid 2 orang. Allah semayang masjid. Kedudukan masjid tu, di surau ada 100 orang, masjid ada 5-6 orang. Hafdah masjid lagi. Itu masjid. Ada orang dia pertahan. Saya minta lah, ya, orang duduk dekat surau, kadang-kadang surau tu jadi surau dia dah. Tak terfikir nak mari masjid sekali-sekala. Jangan. Terutama orang lelaki. Orang puan tu taklah sangat sayanya. Orang lelaki jangan. Nak itasila juga masjid sekali-sekala. Walaupun surau tu hak kita kononnya. Kita pula tu imam. Hai, tak berasa sikit ke? Tak pergi sekali masjid tahun ni. Pergi sekali hari Jumaat je. Nak mari kau tu gini. Kena. Itu saya kata tafarrag. Kosongkan. Rancang. Dalam pergi mari ilir mudik siang malam kita ni. Supaya prestasi ibadat kita meningkat dari masa ke semasa. Kita bersama dengan malaikat. Ramai pula jamaah. Doa pula yang didoakan oleh imam-imam kita. Ya, tadi imam kita berdoa, kita pun mengaminkan. Ya, mungkin imam-imam ni lebih mustajab daripada kita. Ada kemungkinan begitu. Jadi banyaklah keistimewaan masjid ni. Jadi saya setakat ni mengambil peluang ini supaya Allahumma salli ala Muhammad, jadikanlah masjid terikat. Sebab Rasulullah sendiri bersabda dalam hadis lain, 7 kumpulan manusia yang mendapat pertolongan Allah di padang mahsyar, di mana tidak ada pertolongan, tidak ada orang yang boleh menolong kalau dia terseksa di padang mahsyar kecuali Allah Subhanahu wa taala. 7 kumpulan ni dia selamat. Salah satunya rajulun qalbuhu muallaq fil masajid atau kama qala, seorang yang hatinya terpikat dan terikat dengan masjid. Kita nak didik diri kita. Soal tak boleh mari semua tu mungkin agak susah juga nak mari 5 waktu. Tapi sekurang-kurangnya kita punya iman bila tak boleh mari terasa Allah terlepas dah aku. Tak pergi dah aku. Terlepas. Macam tak boleh balik ke rumah tadilah. Tak boleh balik lagi hari ni. Kapal terbang tangguh. Kemudian dia panggil lah Masyarakat Putih tangguh, tahu? Tak reti nak sebut.
Kau anda tangguh tu. Kita nak balik. Berasa nak balik tadi. Siap beli belaka dah. Dia ingatkan nak cucu tapi tak boleh balik. Gitulah kononnya terikat dan terpikat dengan masjid tu. Kita nak latih diri kita gitu. InsyaAllah dengan keikhlasan, saya harap keikhlasan para jemaah bersama saya malam ni terasa jeliranya, mesranya, nyakup apa yang saya terang ni, sehingga dengan petunjuk, dengan dorongan ilahi terbukalah ruang-ruang untuk berfikir, untuk mengerap kalikan kehadiran masjid, bukan hanya hari Jumaat sahaja. Sebelum saya akhiri kalam bicara saya ni, ada di sini dia sambung dalam perkara yang sama. Dia menyebut di sini, dia kata kunu fid dunya, sambung lagi tu, selain daripada al-masajidu buyudul muttaqin, kunu fid dunya adyafan, jadilah diri kamu dalam dunia ni sebagai tamu. Payah kot ni, payah kot kita nak sedar ni. Kita tetamu, orang jemput pergi, janganlah ambil kursi duduk puas situ. Sebetulnya ni orang lain nak makan pula ni, makan jaga adab, jaga makan begitu gini, jumpa dengan tuan rumah balik tetamu. Jangan ambil kursi 3 hotel kumur, bawa cerita situ orang bercacang pergi cacang mari. Tetamu dunia ni sebetulnya tak utama depan saya ni. Saya ulang beberapa kali, ni yang biasa dengan saya ni nak marah dah tak ulang tu, saya sengaja. Tak utama untuk diri saya. Ya, dah lama dah kita berada di sini. Kita sudah ketentukan masa. Ya, jadi diri kamu sebagai tetamu, buatlah, makanlah. Kalau tetamu di dunia ni, buatlah sesuatu, cepat-cepat buat, ya, supaya dapat menambah lagi. Wa aktsirut tafakkur wal buka, dan duduk atas dunia ni banyakkan berfikir, di mana aku sekarang? Manalah aku sekarang? Ya, di manalah aku sekarang? Mana tempat tuju akunya? Wal buka, dan apabila fikir-fikir, perbanyakkan menangis. Orang dulu banyak menangis. Mengenangkan seksa Allah Subhanahu Wa Taala, mengenangkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya ada kemungkinan dia boleh menangis, ya. Tapi saya lebih kepada mengenangkan seksa yang sepatutnya saya baca malam ni. Ni sifat apa benda itu neraka. Itulah cadangan saya pada malam ni. Tapi tak siapa ajak saya apa dia neraka dan apa dia syurga. Mudah-mudahan walaupun kita tahu belaka dah, tapi kita lebih tahu lagi. Semoga kita bersiap siaga untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Sekian sekadar yang termampu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.